Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk tajuk menukar perkara rumus. Okey, saya dah ada terangkan semalam tentang perkara rumus. Okey, jika dalam contoh ni ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey, kita tengok soalan A. Q sama dengan M tambah P. Okey, pada asalnya perkara rumusnya ialah Q. Perkara rumus ni adalah Q. Tetapi dia nak kita tukar M sebagai perkara rumus. Okey, itu soalan A. Saya tunjukkan contoh penyelesaian soalan A. Baik, soalan A. Okey, daripada Q sama dengan M tambah P, kita terbalikkan. Sebab kita nak jadikan M ni sebagai perkara rumus, so kita boleh terbalikkan. Kita terbalikkan M tambah P ni kita bawa ke kiri, yang Q kita bawa ke kanan. Nampak tak? Daripada yang asal Q sama dengan M tambah P, kita terbalikkan jadi M tambah P sama dengan Q. Atas dengan bawah ni kamu tengok. Dia macam terbalikkan. Okey, kemudian kita nak hanya M sahaja berada di sebelah kiri. Jadi P ni kita kena hilangkan, ataupun kita tolak P supaya M sahaja yang tinggal. Okey, disebabkan ini ialah tambah, untuk hilangkan P kita kena tolak. Jadi P tolak P akan jadi kosong. Jadi bila sebelah kiri tolak, sebelah kanan pun kita akan tolak. Bermakna Q tolak P. Maka M sama dengan Q tolak P. Bermakna M diungkapkan dalam sebutan P dan Q. Okey, itu yang dikatakan menukar perkara rumus. Alright, kita tengok soalan B. B sama dengan 2S tolak M. Bagaimana kita nak selesaikan? Baik, tadi soalan ialah B sama dengan 2S tolak M. Sama juga macam tadi, kita terbalikkan. Sebab untuk memudahkan M berada di sebelah kiri. Okey, sekarang ni 2S tolak M sama dengan B. Okey, sekarang kita nak tinggalkan M ataupun tolak M ni sahaja di sebelah kiri. Jadi 2S ni kita akan tolak. Bermakna 2S tolak 2S. Bila sebelah kiri tolak, sebelah kanan pun kita tolak. So B tolak 2S. Okey, bila 2S tolak 2S jadi kosong lah. Tak ada. Dan tinggallah negatif M sama dengan B tolak 2S. Akan jadi macam ni. Okey, kemudian kita lihat. B tolak 2S ni, okey, yang ini adalah negatif. Negatif M. Kita nak M. Bermakna negatif M ni adalah negatif 1. So, bila kita nak jadikan dia positif, kita kena bahagi dengan nombor negatif. Negatif bahagi negatif akan jadi positif. Jadi, 1 per negatif 1 darab dengan negatif M akan jadi M. Ini maksudnya negatif 1 bahagi dengan negatif 1. So, negatif bagi negatif akan dapat positif. Okey, disebabkan 1 bahagi negatif 1, jadi sebelah ni pun kena 1 bahagi negatif 1. Jadi, bila kita bahagikan, dapatlah B tolak 2S ni akan jadi negatif B tambah 2S. Okey, maka sama dengan 2S tolak B. Bila kita terbalikkan. Alright. So, ini maksudnya B ni, B bahagi negatif B akan jadi negatif B. B bahagi negatif, negatif lah. Okey, negatif 2S bahagi negatif 1. Negatif bahagi negatif dapat positif. Itu sebab jadi positif 2S. Maka dapatlah rumusnya ialah, perkara rumusnya ialah M sama dengan 2S tolak B. Baik, kita tengok contoh modul 1, iaitu muka surat 8.
Dia nak ungkapkan F sebagai perkara rumus bagi setiap persamaan berikut. So, X kita nak jadikan sebagai perkara rumus. Okey, sekarang soalan ialah 6X tambah 5 sama dengan 4Y. Disebabkan X memang berada di sebelah kiri, bermakna positif 5 ni sahaja kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, disebabkan ini tambah 5, jadi kita nak dia jadi kosong. Jadi bila kita nak jadikan dia kosong, jadi 6X tambah 5. Okey, macam mana nak jadikan 5 ni kosong? So, tolak 5. Jadi bila sebelah ni tolak 5, bermakna 4Y pun tolak 5. Bila sini tolak, sini pun tolak. Itu. Dan akan jadi 6X sama dengan 4Y tolak 5. Okey. Sekarang ni kita nak jadikan X ni sebagai perkara rumus. Jadi sebab ini ada 6. 6 ni ialah darab. Nak bawa ke sebelah, kita kena bahagi. Disebabkan sini kita ada 6. Jadi sini kita bahagi 6. Dan sebelah sini pun kita bahagi 6. Sebab ini bila 6 bahagi 6 akan dapat 1. Jadi 1 darab X ialah X. Sama dengan 4Y tolak 5 bahagi 6 ataupun per 6. Jadi dapatlah jawapannya ialah perkara rumusnya ialah X, di mana 4Y tolak 5 per 6. Baik, soalan 1. 5AX tambah 2X sama dengan 3B. Okey, di sini kita nampak sini ada X dan sini pun ada X. So, kamu kena menggunakan kemahiran kamu untuk faktorkan. Jadi kita boleh keluarkan X ni, kita faktorkan, di mana X kita keluarkan akan jadi 5A tambah 2 sama dengan 3B. Okey. X ni ada 2 di sini, so kita boleh faktorkan, kita keluarkan X. Jadi akan tinggal 5A tambah 2 lah. Sebab kalau kita darab balik, X darab 5A dapat 5AX. 2 darab X dapat 2X. Okey, so bila kita faktorkan, kita keluarkan X, dapatlah 5A tambah 2. Okey, X dengan 5A tambah 2 ni ialah darab. So, bila kita nak pindahkan sebelah, kita kena bahagi. Jadi, bila 5A tambah 2 ni, kita bahagi dengan 5A tambah 2. Dan di sini pun kita bahagi 5A tambah 2. Okey, 5A tambah 2 boleh bahagi ataupun potong dengan bawah ni, akan dapat 1 lah. Okey, so sekarang ni tinggallah X. Jadi jawapannya ialah X sama dengan 3B per 5A tambah 2. Okey, so inilah dia X sebagai perkara rumus. Alright, soalan nombor 2. 1/4M tambah 3NX sama dengan 7X. Okey, di sini belah kiri ada X, belah kanan pun ada X. Okey, bagaimana kita nak buat? Okey, kita boleh ubahkan. Kita boleh ubahkan 3NX ni kita pindahkan ke sebelah kiri dulu. Okey, kita buat. Sebab kita nak dua-dua berada di sebelah yang sama. Okey, so kita pindahkan. Akan jadi 1/4M sama dengan 7X. 7X tolak dengan 3NX. Okey. Ini ada satu lagi cara. Okey, sebab kita nak tambah 3NX ni, kita nak kosongkan dia kat sini. Kita nak bawa sebelah. Jadi kita boleh terus pindahkan 3NX ni akan jadi positif sini, tambah di sini, bawa ke sebelah akan jadi tolak. Ataupun kita buat cara tadi, tambah 3NX tolak 3NX, so sini pun tolak. Perkara yang samalah. Kita buat macam tu. Okey, sekarang ni kita dapati di sini kita boleh ubahkan. Yang sini kita pindahkan. Jadi 7X tolak 3NX sama dengan 1/4M. Okey, nampak? Saya pindahkan.
7x tu 7x tolak 3n x saya pindahkan sebelah kiri supaya senang kita nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Okey, kemudian kita faktorkan. X kita keluarkan akan jadi 7 tolak 3n. Okey, so 1/4 n. Okey, kita keluarkan. Jadi kita nak X di sebelah sini. Macam tadi kita bahagikanlah. Yang ini bahagi 7 tolak 3n. Okey, so sebelah sini pun kita bahagikan dengan 7 tolak 3n. Kita bahagikan. Okey, saya buat macam ni. Sebab apa saya buat bahagi macam ni? Saya tak buat per macam ni. Sebab ni ada pecahan. Dia ada lain sedikit. Jadi kita kena buat macam tu dulu. So ni 7 tolak 3n dengan 7 tolak 3n yang ni. Okey, kita boleh potong. So akan tinggal x lah di sini. Okey, akan jadi 1/4m. Okey, disebabkan ini ini nombor pecahan. So sini kita boleh jadikan ni sebagai darab. Darab 1/7 tolak 3n. Okey, macam ni. Sebab yang ni bahagi. Okey, yang ni bermakna 7 tolak 3n ni adalah per 1. Kita tukar jadi darab. Jadilah 1/7 tolak 3n. Okey. So, jadilah X sama dengan 1 darab 1. 1m darab 1 ialah m. Per dengan 4 darab dengan 7 tolak 3n. So kita dapatlah jawapan bagi X ni ialah m per 4 dalam kurungan 7 3n. Ataupun kita selesaikan bermakna m bahagi dengan 28 tolak 12n. Kita selesaikan macam tu. Baik, soalan nombor 3. 3x kuasa 2 tambah y per 2x kuasa 2 sama dengan 5 per 3. Okey, bila soalan macam ni, kita akan buat darab silang. Kita buat darab silang. Maksudnya 5 akan darab dengan 2x. 3 akan darab dengan 3x kuasa 2 tambah y. Okey, so kamu lihat. Bila kita darab bermakna 3x kuasa 2 tambah y. Okey, macam tu. Sama dengan 5 darab dengan 2x kuasa 2. Okey, akan jadi macam ni. Okey. Right. Kemudian kita darabkan 3 darab 3x kuasa 2 ialah 9x kuasa 2 tambah 3 darab y ialah 3y sama dengan 10x kuasa 2. Okey, kita selesaikan. Kita selesaikan satu persatu. Makna 9x kuasa 2 tambah 3y sama dengan 10x kuasa 2. Okey. So sekarang ni kita tolak senang 10 ni x kuasa 2 kita tolak dulu dengan 9x kuasa 2, tinggallah 3y kat sini. Okey, kita bawa dulu 9x kuasa 2 tu kita bawa ke sebelah positif, bawa ke sebelah jadi tolak negatif. So 10x kuasa 2 sama dengan tolak 9x kuasa 2. So jadi 3y sama dengan x kuasa 2. Okey. Bila dah dapat macam ni, barulah kita terbalikkan x kuasa 2 kat sini sama dengan 3y. Kadang-kadang kita kena cari cara yang mudah. Okey, disebabkan sini x kuasa 2, kita nak x. Bila sini kuasa 2, kita nak hapuskan kuasa 2 ni, kita nak dapat x ni. Okey, asalnya kuasa 2. So, kita punca kuasakan. Dan bila sini punca kuasa, bermakna 3y pun kita punca kuasa. Okey, kita punca kuasa. Jadi, bila x kuasa 2 punca kuasa, akan jadi x. Maka, sama dengan punca kuasa 3y. So, soalan ini, beginilah caranya untuk kamu selesaikan.